Satu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Hari ini status SD akuan bersumpah suami kepada Nikaji kembali disebarkan, tuan-tuan kembali disebarkan. Tengok ni. Dan di dalam akuan bersumpah seorang lelaki bernama Stanley Clement Augustine, suami kepada Nikaji. Nikaji ni tuan-tuan pun tahulah, girlfriend, bukan girlfriend Mahiyadin, tetapi girlfriend Muhyiddin. Hari ni kita pun heran macam mana tiba-tiba boleh terkeluar rupa-rupanya tuan-tuan sedang mereka ni sibuk, termasuklah Azmin Ali. Azmin Ali tuan-tuan sibuk mahu supaya video Datuk Seri Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim disahkan. Sedangkan video beliau sendiri, kita dah pergi Jakarta, kita dah pergi ke UK, dah sah confirm video tu memang dia. Video pula tu aksi jantan dengan jantan. Yang orang ada video macam ni berani pula tuan-tuan meminta supaya Datuk Zahid dan Anwar Ibrahim mengaku bahawa mereka dalam video tersebut. Ini satu benda yang amat kelakar lah bagi saya. Amat kelakar dan satu lawak bodoh. Dan tidak kurang juga ada seorang esko pemuda UMNO yang telah membuat laporan polis. Hari ini juga tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tunjuk punya kuasa. Video beliau mengayak seorang pondan, apa nama, Pon, apa nama? Ton, apa Ton kan? Tak kisahlah kan. Selera dia orang macam tu, nak buat macam mana? Rupanya patutlah dia beria-ria marah bila dulu kita buat laporan polisi ke atas apa ni, Azmin Ali. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia orang marah kerana mereka ni rupanya sejenis rupanya sama-sama mempunyai minat kepada benda-benda yang luar tabi'in ni. Tak apa. Tapi malam ni saudara, disebabkan terlalu ramai orang yang duk sembang tentang percakapan Anwar dengan Zahid yang bagi saya tak ada apa. Tak ada apa. Seorang kawan lama, Tok Guru kepada Datuk Zahid, pernah mengajar beliau di yayasan anda dulu. Isteri beliau pun Kak Midah pun belajar dengan Anwar dulu. Maka Anwar ucap tahniah pada Datuk Zahid jadi isu besar. Sedangkan hari ini yang lebih besar, seorang Perdana Menteri. Hari ini seorang Perdana Menteri tuan-tuan diperkatakan mempunyai hubungan sulit dengan seorang wanita bernama Nikaji. Dan Nikaji ni saudara, suami dia sudah membuat akuan bersumpah. Panjang cerita ni. Kejap lagi saya akan tolong postkan akuan bersumpah Stanley Clement Augustine. Stanley Clement Augustine ni saudara membuat satu akuan bersumpah menceritakan bagaimana beliau punya hubungan dengan isterinya yang luar biasa. Di mana isteri dia mengaku kepada dia bahawa memang beliau mempunyai hubungan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin semenjak Tan Sri Muhyiddin menjadi Menteri Besar Johor. Mereka berjumpa di sebuah bar, kaki bar juga rupanya ni kan. Lebih kurang Syed Saddiq jugalah kan, di Shangri-La Hotel. Dan ketika itu Muhyiddin approach Nikaji ni, beritahu dia tertarik dengan Nikaji dan bertanya terus
Oh, direct, gentle dia ni. Dia tanya direct. Would you like to have a relationship with me? Wah. Kada boleh. She was required to meet him whenever he was overseas. Arrangement would be made for her to have a sexual liaison. Dah tua ni tuan-tuan, tak apa nampak. With him in a room booked by his Chinese associate both locally and overseas. Maknanya dia menawarkan ada hubungan laki dengan perempuan, ni bukan hubungan sejenis macam Azmi Ali, dan dia dibayar allowance RM5,000 sebulan. Oh, murah betul. Tapi masa tu 20 tahun hubungan dia orang ni lama, saudara. Saya tahu ni sebab Puan Sri Noraini dengan Nikaji ni, dia pergi ke butik kecantikan yang sama di Bandar Johor Bahru ni. Dan Nikaji akan pesan dekat beautician di sana, kalau Puan Sri Noraini datang hari tu, jangan, make sure dia tak hadir pada hari yang sama. Takut bertemu. Dan allowance tu daripada RM5,000 tuan-tuan, naik kepada RM20,000, tidak termasuk barang-barang yang dibeli di luar negara untuk Nikaji. Whilst Muhyiddin Yassin was Menteri Besar for Johor, he arranged for her to acquire a project to develop customs occupied state land into private housing. Tanah custom dia ambil alih untuk dibangunkan menjadi private housing, tuan-tuan, kawasan perumahan. And when Muhyiddin Yassin was subsequently Minister for Sports, he gave her the privatisation of the Kampung Pandan Sports Complex. Rupa-rupanya projek kerajaan pun diberikan pada Nikaji ni. Dan saudara, banyak pendedahan-pendedahan yang mengejutkan di dalam SD ataupun akuan bersumpah suami kepada Nikaji. Dan dia juga beritahu bahawa semasa Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pertanian, she still maintain her relationship and she met her overseas although we were legally married. Ini dia. Nikaji beritahu dengan suami dia, walaupun mereka dah berkahwin, perkahwinan mereka ni pelik, tuan-tuan. Kerana Stanley ni diberitahu oleh Nikaji, walaupun kita dah berkahwin, mereka ni tak tidur sebantal, tetapi Nikaji mengaku dia ada hubungan dengan Muhyiddin. Dan Stanley juga mengaku bahawa selain daripada Muhyiddin, Nikaji juga ada hubungan dengan beberapa perempuan lain. Beberapa lelaki lain. Beberapa lelaki lain. Aduh. Dunia zaman sekarang ni makin lama makin pelik. Okay. She told me, however, that she would not meet him or go to the ministry because his wife had put a ban on her. Maknanya, tuan-tuan, sebenarnya Puan Sri Noraini ni tahu tentang kewujudan Nikaji. Dan saudara, ada masa Muhyiddin cuba untuk tidak berjumpa dengan Nikaji itu, sehingga menyebabkan Nikaji mengugut. Dan akhirnya, she approached a lawyer to act for her, and she subsequently managed to demand and extract a sum of 5 million ringgit from him as compensation for their affair. Maknanya Muhyiddin membayar 5 juta ringgit sebagai pampasan hubungan dia, supaya dalam kata lain ni suruh tutup mulut, tuan-tuan. 5 juta, tuan-tuan. Kita nak tanya mana duit Muhyiddin dapat sampai nak bagi kepada Nikaji 5 juta. Maknanya masa dia jadi menteri besar, duit yang dia perolehi lebih daripada 5 juta agaknya. Lebih daripada 5 juta. When she got the money, she asked me to accompany her to Singapore
to deposit the money in OCBC Bank. The reason she wanted me to accompany her was just in case she got stopped and she wanted me to use my influence to get her out of it. Sebab Stanley ni dia dalam bidang perundangan Jadi dikaji nak gunakan dia sebagai I was attached to Bank Negara Malaysia as a senior officer. Maknanya Stanley ketika tu attached to Bank Negara sebagai seorang pegawai tinggi. Subsequently, I have learned she contacted Muhyiddin again on the pretext of asking him to make me a high court judge. Stanley selepas tu dinaikkan pangkat ke high court judge dengan bantuan daripada Muhyiddin Yassin. However, instead he offered her a datukship. Nikaji cuba untuk naikkan jawatan Stanley ni sebagai high court judge, tetapi Muhyiddin hanya offer datukship saja. Datukship saja, and their affair started again. She had since been appointed to the Crime Prevention Board by him. Dia pula jadi Crime Prevention Board. Ini. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kalau nak dikirakan, kalau ada orang dok sibuk pasal macam saya cakap lah, sepatutnya video Zahid ni tak ada apa pun. Sepatutnya yang lebih penting untuk disiasat ialah video semburit Azmin Ali. Benda ni sudah disiasat dan sudah didapati memang sah, itu Azmin Ali. Sama juga dengan akuan bersumpah Stanley ni. Kenapa hari ni Stanley diam? Itu pun kita boleh tanya dengan Muhyiddin. Apa yang menyebabkan Stanley boleh mendiamkan diri, sedangkan sebelum ini dia sanggup melakukan apa yang dipanggil sebagai akuan bersumpah. Saya pun dengar cerita baru-baru ni dikaji sekali lagi approach untuk minta sesuatu daripada Muhyiddin Yassin, dan saya dengar Muhyiddin tak mau bagi. Jadi selepas saya keluar live malam ni, mungkin rezeki dikaji bertambah. Kalau ada orang yang kenal dengan dikaji ni, pujuklah dia ni untuk dia tampil ke hadapan menceritakan kisah siapa itu anak seorang ulama yang bernama Muhyiddin Mat Yassin. Daripada dok sibuk nak pergi cerita tentang suara Anwar Ibrahim dan juga suara Datuk Zahid yang bagi saya tak ada apa pun, nak mengesahkan ada kerjasama. So what? So what? Betul tak? Apa salahnya kalau kita dah bekerjasama dengan orang yang pakai lebay, yang kita anggap ni orang yang patut dihormati, sebagai orang Islam. Kita dah bekerjasama dengan anak ulama yang bernama Muhyiddin Yassin, tapi akhirnya kita dibuli, kita tidak diperlakukan dengan adil, kita ditikam belakang oleh kawan kita, dan pelbagai perkara yang cuba mereka buat untuk menjanamkan pemimpin kita, masukkan pemimpin kita ke dalam penjara, kenakan lembaga hasil dalam negeri yang keterlaluan tak masuk akal. Babi pun tak gila macam ni tuan-tuan, berbanding dengan kerajaan gila babi ni. Minta maaf cakap, saya memang betul-betul geram dengan kerajaan Muhyiddin, termasuklah dengan Muhammad Sabin. Sabin ni, saya tunggu masa je. Saya tunggu masa, kerana saya yakin tuan-tuan, Allah Ta'ala akan balas balik semua kezaliman yang mereka lakukan. Hari ni kita tak payah keluar pun cerita pasal nikaji, orang lain dah buka keluar. Saya kurang-kurang ni ada fikir sekali, air muka mana Puan Sri Nuraini nak letak air muka dia. Sampai sekarang kita tak pernah keluar terang-terang apa ini
SD yang dibuat oleh apa nama Stanley Clement Augustine. Tetapi orang lain keluar. Besok lusa kalau ada orang boleh berjaya meyakinkan Nikaji untuk keluar, akan ada pula keluar. Kena ingat, Muhyiddin kena ingat, kalau puak-puak Hamzah ni, okey, dia boleh gunakan kuasa yang ada pada dia tu, disalahgunakan kuasa tu untuk merakam perbualan telefon. Perbualan telefon Datuk Zahid ke, Datuk Seri Anwar ke. Apa jaminan bahawa tidak ada rakaman perbualan telefon di antara Nikaji dengan Muhyiddin Yassin? Cubalah try. Kan? Saya dengar UMNO hari ni ada juga yang meletakkan syarat. Kalau boleh buang Azmin Ali, boleh buang Hamzah Zainuddin, ada yang ready nak bekerjasama dengan Muhyiddin. Ramai yang tahu dua celaka ni yang membuat huru-hara. Tetapi beranikah Muhyiddin menendang keluar Hamzah Zainuddin dan juga Azmin Ali? Sudah pasti tidak. Sebab apa? Sebab Hamzah ni pandai, tuan-tuan. Bagaimana dia merakam perbualan telefon isteri dia dulu, itulah yang dia buat, tuan-tuan. Dia rakam perbualan. Dan jangan tak percaya kalau tiba-tiba ada perbualan telefon, perbualan telefon si Muhyiddin dengan Nikaji. Mereka ni saudara, mereka simpan je semua rakaman-rakaman ini. Siapa yang lawan dia, dia keluarkan rakaman. Dari segi hukum saudara, apa yang mereka buat ni sangat salah. Sekarang memang kita tak boleh ambil tindakan. Tetapi sebaik saja kita berkuasa, tuan-tuan, kita akan songket balik semua video-video rakaman yang dibuat oleh Latifah Koya, yang disebarkan oleh Latifah Koya. Semua rakaman yang telah pun dibuat oleh pentadbiran Hamzah Zainuddin, orang yang di bawah Hamzah Zainuddin. Tuan-tuan, bila keluar semua ini, nanti baru kita tahu siapa culprit. Suhaimi ke, siapa ke, SB ke, siapa yang terlibat, semuanya kita akan bawa ke muka pengadilan. Itu sebab anggota-anggota pentadbiran, anggota kerajaan hari ini, nasihat saya, walaupun kamu mengikut arahan, jangan terlebih-lebih. Samalah pegawai-pegawai di income tax tu. Kalau arahan tu arahan yang tidak munasabah, arahan itu ialah arahan untuk menzalimi orang-orang UMNO. Sebelum kamu terlibat, fikir panjang-panjang. Kita tak mau dengar cerita kata, kami ikut arahan dia. Tapi yang kerja mengorek, dan mencari alasan sebab untuk mereka ni mengerjakan orang UMNO, kamu juga. Jadi kamu juga tidak akan kita lepaskan. Siapa yang terlibat dalam kezaliman ini, semuanya kena jawab nanti, InsyaAllah. Jadi itu mukadimah saya, itu mukadimah baru, tuan-tuan. Okey, silakan. Assalamualaikum, Datuk. Okey, sehubungan dengan cinta tiga segi ni, Datuk. Ya. Tahun bilakah SD ni dibuat oleh Stanley? Dan kenapakah SD ni tak ini birthday boy. tak diambil Birthday boy. tak diambil tindakan ataupun penyiasatan? Tiga. Boleh Datuk Uncle Zahid. Okey. Untuk makluman, tarikh SD ni dibuat ialah 7 Disember 2015. 7 Disember 2015. Saya pun tak tahu apa tujuan Stanley buat
declaration ini, masa ni Tan Sri Muhyiddin masih dalam UMNO. Tak nak menang. Dia Masa ni Tan Sri Muhyiddin masih lagi di dalam UMNO. Timbalan Perdana Menteri hilang sekitar bulan Jun ke bulan Julai. Sebenarnya masa tu masih timbalan. Masa tu dia timbalan presiden. Timbalan presiden. Ya. So serangan ini dibuat ketika beliau masih lagi dalam UMNO. Ada kemungkinan besar ada benda yang diminta dekat claimant ni, Stanley ni mungkin tak dapat ke apa. Itu yang menyebabkan claimant ni bawa ataupun Stanley ni bawa ke SD dan mengedarkan benda ni. So, SD tu tergantung, tak ada penyiasatan seterusnya bawa ke atas. Tidak ada. Sebab benda ni benda peribadi lah. Saya tak fikir itu sebablah ini beza Datuk Seri Najib ni dengan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan atau PN. Walaupun ada isu macam ni, boleh disiasat, boleh dibesarkan cerita ni, tetapi Datuk Najib tak pernah guna benda ni. Tetapi kalau kita tengok Kerajaan Pakatan Harapan, apa sahaja yang dia ada, termasuklah kerajaan PN, apa sahaja yang mereka ada untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib, mereka akan gunakan habis-habisan. Adakah masa SD yang dikeluarkan tu, krisis antara Muhyiddin dengan Datuk Najib tu masa tu sedang berlaku? Boleh. Okey. Allahu Akbar. Okey, Allahu Akbar. Kira. Okey, sorry tuan-tuan, ada gangguan Ada gangguan. Okey. Apa dia? Semasa yang SD tu dikeluarkan, Okey. adakah masa tu krisis antara Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Seri Najib? Masa SD dikeluarkan, krisis antara Datuk Seri Najib dengan rasanya memang sudah ada krisis 2015. 2016 baru ada krisis Islam. Dah ada krisis. mana start krisis dah. Start krisis. So Datuk Seri Najib dia cakap mana tak dia tidak exploit Tak ada. benda ni. Itu sebab benda ni tak ada keluar dekat media. Senyap Pastilah Perdana Menteri, kalau benda ni terkeluar, pasti Perdana Menteri tahu, kan? Tetapi tidak dieksploit dan tidak dibesarkan oleh TV3 ke ataupun mana-mana media. Okey. Soalan lain lah. Benda ni benda kecil lah. Hari ini Azmin Ali dengan bangganya mengatakan audio Anwar Ibrahim dengan Zahid sahih. So dan dia mengatakan dua orang ni adalah pengkhianat. Apa yang Datuk boleh ulaskan? Yang sebenarnya pengkhianat ialah dia. Kan? Anwar Ibrahim punya jaga dia, berapa ramai orang kecewa. Contohnya Izzah Makno antara orang yang kecewa. Izzah Makno ni kecewa kerana Anwar ni mengutamakan Azmin ni lebih daripada orang lain. Bukan setakat tu, Puan Azizah pun kecewa kerana Anwar ni lebihkan Azmin berbanding dengan isteri dia, anak dia. Tapi akhirnya apa dia buat pada Anwar Ibrahim? Dulu lagi saya cakap, kan? Ini manusia tak boleh pakai. Dia penting diri dia. So nak cerita pengkhianat, nak cerita orang lain pengkhianat, kepala otak dia. Macam mana Syamil boleh
yang patut dia fokus. Dia patut jawab kita. Pertama, sudah ada bukti daripada pita rakaman. Alat perakam besar ni alat perakam dia, yang berupa sebuah power bank. Ada kamera yang bawa masuk ke dalam bilik di hotel 4 Point Sandakan. Ialah Haziq sendiri, iaitu lelaki yang mengadakan hubungan sejenis dengan Azmin Ali. Pertama, video daripada rakaman ni sudah diterima oleh pihak polis. Diletakkan oleh seseorang di Hotel Rebung. Dia apa? Restoran Rebung. Berhadapan dengan pintu masuk Bukit Aman. Polis dah ada original. Original device and original apa ni filem dalam tu. Bukan filem lah, apa ni Memori. Data. klip video. Nombor dua, orang yang merakam tu sudah mengaku dialah partner Azmin Ali dalam video tersebut. Nombor tiga, CCTV hotel tersebut menunjukkan Azmin masuk bilik tersebut. Kemudian Haziq masuk ke bilik tersebut lebih kurang 45 minit. Elephant. Kan? Lama juga tu. 45 minit. Cabut gadi ni semua. Okey? Nombor 4, bukti yang lagi kukuh. Cellular provider. Network provider. Syarikat yang membekalkan network handset membuktikan bahawa pada waktu tersebut jam 1 malam 11 hari bulan Mei 2019, handphone Azmin Ali dan handphone Haziq berada berdekatan. Bukan dia je berdekatan, handphone dia berdekatan juga dalam bilik yang sama. Belum lagi laporan DNA yang kelima. Ailio, sperma yang mungkin tertumpah di atas tilam, di atas bantal. Betul ada sarung bantal, tapi sarung bantal dan tilam itu bukan waterproof. Maknanya, kalau pihak polis dah angkat sampling, mereka boleh dapat DNA, boleh ekstrak DNA. Seperti mana mereka pernah buat ketika Anwar punya kes dengan Azizan. So dengan 5 bukti yang terang lagi bersulur, tak termasuk aku sendiri pergi ke Jakarta dan juga laporan forensik oleh pakar forensik video di Birmingham, maknanya dah jelas lagi bersuluh bahawa lelaki di dalam video itu ialah Azmin Ali. Persoalan dia, kenapa sehingga hari ini dia orang suruh Datuk Zahid bersumpah kan? Kenapa sehingga hari ini Azmin Ali tidak berani untuk menyahut cabaran? Bro, macam mana jadi begini bro? Siapa buat? Sebelum aku keluar aku beritahu dia. Takkan dia tak boleh fikir kita tengah buat live. Pertama, bila Azmin mahu melafazkan sumpah laknat. Okey? Nombor dua, kita telah meminta supaya Azmin dan saya pernah cabar Azmin dengan saya sebab dia kata saya menipu. Saya cabar dia dengan saya melakukan ujian poligraf. Ujian poligraf ni nak mengesan sama ada seseorang itu menipu atau tidak. Sebab dia kata saya merancang video tu. Kan? Saya menafikan dan saya cabar. Saya pergi buat ujian poligraf bersama dengan Azmin. Tak nak dia. Tak berani. So kalau sumpah tak berani, ujian poligraf tak berani, mahkamah pun, Jabatan Peguam Negara tak mau mendakwa dia, benda tu tak boleh dibawa ke mahkamah. Kalau benda tu boleh dibawa ke mahkamah, setidak-tidaknya pihak pendakwaan boleh
subpoena saya untuk beri keterangan dalam mahkamah. Saya dah pergi ke Jakarta, saya dah pergi ke UK. Mereka juga boleh subpoena pakar forensik yang telah pun membuat laporan forensik tersebut. Tapi kenapa tidak ada sebarang tindakan? Dan Azmin tak berani untuk membuat ujian poligraf ataupun bersumpah laknat. Sama juga dengan Muhyiddin Yassin. Berani tak kalau saya hari ini saya cabar Muhyiddin? Sebab PAS kata dia pemimpin Islam sejati. Orang yang nak bawa negara ni ke arah Islam. Maka sewajarnya kita bersihkan nama Muhyiddin Yassin. Muhyiddin kena lafaz sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa dia bersumpah dengan nama Allah, dia tak pernah ada hubungan dengan Nikaji, dan apa yang dituduh oleh Clement Augustine adalah satu fitnah. Saya cabar. Nak cantik lagi, dia sama-sama. Kita pergi buat ujian poligraf. Berani tak Muhyiddin buat ujian poligraf? Sudah pasti tak berani juga. Setidak-tidaknya Datuk Seri Najib, bila orang tuduh dia membunuh Altan Toya dengan mudah di Masjid Gua Perahu 3 kali, di Masjid Wilayah Persekutuan dekat masjid di Bukit Damansara, ada sekali lagi ketika dia berucap di Pematang Pauh, dia bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, saya kenal pun tidak dengan perempuan Mongolia ni, apatah lagi membunuh dia. Dia tak kenal pun dengan perempuan Mongolia ni. Kalau orang tu tak ada salah, dengan mudah dia boleh melafazkan sumpah. Itu beza Datuk Najib dengan Azmin Ali, Datuk Najib dengan Anwar, Datuk Najib dengan Muhyiddin Yassin. Okey. Dah cukup lah ni tajuk ni. Naik beli aku. Okey. Saya nak ulas ni sikit tu. Kena ulas nak tanya Datuk Nik Abdul. Datuk Nik Abdul, dia menyatakan intake audio ni adalah perbuatan yang syaitan lah, kerja syaitan lah. So saya tengok antara banyak-banyak pemimpin PAS, Nik Abdul saja yang memberi keterangan yang neutral berbanding dengan pemimpin-pemimpin lain yang berdiam dan banyak memihak kepada sebelah. Macam tu lah kita nak lihat sama ada seorang ulama ni betul-betul bercakap berdasarkan ilmu, atau seseorang ulama itu bercakap berdasarkan kepentingan politik. Kalau orang yang bercakap berdasarkan kepentingan politik, hari ini dia cakap liwat tu haram, seks luar tabi'i itu haram, besok dia boleh berpeluk dengan orang yang melakukan seks luar tabi'i. Kan? Tapi kalau kau bercakap dengan ulama yang bercakap bersandarkan ilmu, ulama yang bercakap bersandarkan Islam, tak betul dia cakap tak betul, yang betul dia cakap betul. Itu sebab aku respect orang macam ni Abdul, orang macam Tuan Ibrahim pun okey jugalah. Seorang ulama yang kira saya sangat hormati lah. Saya sangat hormati. Banyak lagi sebenarnya dalam PAS tu ulama-ulama yang bagus. Ustaz Idris kan, bagus. Ramai lagi. So apa nasihat tu kepada ahli-ahli, supaya ahli-ahli mereka lah, supaya janganlah pun terperdaya lah, ataupun Ahli-ahli siapa? Ahli-ahli PAS. Kita tak payah ajar ahli PAS ni. Ahli PAS ni lagi cerdik daripada kita. Kita boleh tegur pemimpin-pemimpin mereka yang tak betul saja. Kan? Yang lain tu biarlah mereka sendiri yang tegur. Cara dia orang tegur ni lagi advance daripada UMNO.
Satu kapal dia buangnya. Kenapa? Ingat? Ha? Mak Sabu tu, hero pas tau. Mak Sabu tu hero pas. Mak Sabu tu ayam sabung pas. Tapi bila dia salah jalan, bila jadi baru ada api, pas buang, puk, satu barisan, hancur. Mahfuz Omar terpelanting. Lain semua terpelanting. Khalid Samad terpelanting. Hanifah Maidin terpelanting. Ramai semua terpelanting. Itu yang tak puas hati, pergi buat PAN. So kita tak payah ajar orang PAN ni. Betul, orang PAN ni dulu walak dia pada presiden. Tapi kena ingat, PAS sekarang ini bukan PAS dulu. PAS sekarang ni ada track record. Pemimpin tak betul, mereka boleh buang bila-bila masa. Jadi orang macam Samsuri, orang macam At-Takiri, orang macam Takiuddin, hati-hati lah. Hati-hati. Okey. Adakah pemimpin PAS yang Datuk cakap ni sangat takut pada pemilihan parti? Sebab itu dia postpone pemilihan parti PAS. Postpone Postpone. Kita tak boleh nak komen. Sebab kita pun dengar cerita macam nak postpone. Ada sama lah hari ni. 2 kali 5, 5 kali 2. Jadi biarlah. Tapi kalau aku ada kuasa, aku akan teruskan dengan pemilihan. Sebab pemilihan tu penting. Kita dah janji 3 tahun sekali, tunaikan janji kita. Harimau pegang pada belang dia. Manusia pegang pada janji dia. Sekali kita muka janji, kita ni munafik. Terlepas cakap, walaupun kekhilafan kita, terlepas cakap, terlepas janji, apa jadi pun kita kena tunaikan janji. Penting. Kalau kita tak tunaikan janji kita sendiri, rakyat mana nak percaya kepada kita untuk diangkat menjadi pemerintah? Kalau janji kita pada ahli UMNO pun kita tak dapat tunaikan. Okey. Soalan seterusnya. Apa komen Datuk tentang AGP kita, yang AGP Ketua Polis ya? IGP. IGP. Yang viral yang sekarang ni membagi tahu ada campur tangan daripada pihak menteri. Boleh tengok ulas campur tangan. Adakah benda ni akan membawa kesan buruk kepada campur tangan daripada pihak menteri untuk Pertukaran pegawai-pegawai. Holkan pertukaran. Sepatutnya pertukaran pegawai-pegawai akan dibuat. So menteri-menteri ni akan hold dulu dia punya pegawai-pegawai, pertukaran pegawai-pegawai ni. Sedangkan AGP cakap ini penting untuk dalam institusi polis lah. Soalan saya satu je. Semenjak Pakatan Harapan memerintah, pernah ke ada keadaan di mana orang politik tak campur tangan dalam urusan polis? Pernah tak? Bulan Ramadan, tak lama lagi bulan Ramadan 2018, apa berlaku? Rumah Datuk Seri Najib digeledah berjam-jam namanya. Lepas Datuk Seri Najib tidur kat kursi je. Ingat lagi? Ingat. Rumah Topuan Raha digeledah, shillingnya dipecahkan. Ni mak pada Perdana Menteri dan isteri kepada Perdana Menteri yang kedua. Adakah itu bukan campur tangan politik? Arahan Mahathir arahkan supaya digeledah rumah Datuk Seri Najib.
selepas pilihan raya. Sebab dia tahu, sebab dia pernah menjadi Presiden UMNO. Dia pernah pegang duit untuk 222 ahli parlimen. Calon BN. 500 lebih calon DUN. Dia tahu mesti ada duit banyak. Tunai. Takkan nak simpan dalam bank. Time pilihan raya 14 hari. Orang minta duit datang berjuta-juta, kita salur-salur. Boleh simpan duit, oh buka cek, oh pergi ambil duit kat bank. Tak boleh. Everything cash transaction. That's why ada duit 116 juta dalam safe box pejabat Perdana Menteri. Itu peruntukan untuk BN untuk pilihan raya. Bila dia kalah pilihan raya, dia bawa lah pergi ke rumah di anak dia. Di pavilion. Siapa arahkan? Kau ingat polis tahu ke benda ni? Tak tahu. Yang tahu Mahathir. Sebab Mahathir pun simpan duit cash. Macam mana dia orang boleh menang pilihan raya kalau dia orang tak ada duit? PKR boleh menang pilihan raya tak ada duit? DAP boleh menang pilihan raya tak ada duit? Mahathir jangan cakap lah. Budak-budak yang mengundi ambil duit kat Petron je. Tak. Cuba bayangkan kalau kita lah yang mengarahkan supaya kediaman Mahathir, Mirzan, Mozani, Marina, Mukris digeledah. Berapa banyak duit kita dapat? Berapa banyak harta pemberian daripada negara jiran, negara Timur Tengah yang kita boleh perolehi? Kan? Tak payah cerita banyak lah kalau setakat nak back Birkin macam Datin Sri Rosmah ni. Kita geledah rumah, apa nama cucu Mahathir tu? Anak Mukris tu? Perempuan tu. Yang ada dia punya yacht sendiri tu. Kan? Dia pun pakai Birkin. Apa kau nak heran Datin Sri Rosmah dapat Birkin? Aku ni birthday aku pun orang bagi macam-macam bro. Betul tak? Tapi ialah standard kita. Orang bagi paling kuat pun minyak wangi. Jam tangan pun tak adalah mahal sangat. Betul tak? 200-300. Kan? Baju golf kawan kita bagi. Betul tak? Itu standard kawan aku. Datin Sri Rosmah, dia isteri Perdana Menteri. Orang tahu dia suka Birkin. Takkan orang nak pergi belikan dia beg Carlo Rino. Mestilah bagi Birkin. Betul tak? Betul. Aku pun ada orang bagi set golf yang boleh tahan lah. Betul tak? Tapi ada kerja sikit. Dia suruh saman orang. Aku okey je. Kadang-kadang orang yang cengih ni ada juga guna dia. Bila orang suruh saman apa semua, kita ke depan. Okey. Tak ada masalah. So, kena realistik lah. Kena realistik. Okey. Apa tajuk tadi? Lagi tajuk lah ni. Okey, kita pergi ke soalan ni. Ya. Okey. Okey, last ya. Last dah? Okey, 5 minit. Okey, boleh dah ulas sikit pasal menara TRX. Ya. Jikalah kalau berlaku betul-betul penjualan itu berlaku, apa kesan kepada dia negara? Saya tak nak komen apa pun. Cuma saya tahu kerajaan hari ini kerajaan yang paling bodoh dalam sejarah Malaysia. Kerajaan hari ini dia tidak ada sebarang ilmu untuk diversify our source of income. Dia tidak tahu macam mana nak mempelbagaikan sumber pendapatan negara, macam mana nak cari sumber baru bagi memastikan negara still boleh tumbuh ekonominya dalam keadaan kita berhadapan dengan wabak COVID-19. Kita masih lagi berhadapan dengan masalah kita ada kerajaan tapi tak tahu macam mana nak menggunakan pakar-pakar ekonomi ni untuk memastikan kita boleh elak daripada menyiksa rakyat dengan denda-denda yang tidak munasabah
yang dari segi calculation dia, you will never get enough to survive. Kau ingat dengan mengenakan denda pada rakyat daripada 1,000 naik 10,000 ni, kau boleh pulihkan ekonomi negara? So that shows how stupid this government is. Berapa banyak sangat kau boleh kena kat orang? Berapa banyak kau boleh denda orang? Tetapi kesan dia, kesian kebencian rakyat kepada Perikatan Nasional melampau. Dia multiply, tahu tak? Tapi nak buat macam mana? PM kita bodoh. Ada brain tapi mungkin dah damage. Kan? Nothing much we can do. So kalau kau nak tengok ekonomi kita ni berkembang, ekonomi kita ni pulih, you will never see that thing happening during the tenureship of Muhyiddin Yassin. Never ever. Takkan berlaku zaman Muhyiddin. Kalau nak tunggu pun tunggulah kerajaan ni diturunkan oleh majlis raja-raja. Ada kemungkinan besar interim Prime Minister boleh buat sesuatu. Tetapi kena ingat, interim Prime Minister must be from UMNO. Must be from UMNO. And bukan Barwa Mahathir ataupun Muhyiddin. Kalau letak orang macam Hishamuddin ke, letak orang macam KJ ke, letak orang macam Anwar Musa ke, letak orang macam Syedan Kasim ke, kan? Letak puak-puak ni, dia tak akan ke mana. Sama je efek dia letak Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. You kena letak orang yang boleh diterima oleh UMNO. Sebaik-baiknya ialah aku cakap mesti orang kata aku akan cakap Najib kan. Tapi itulah realiti dia. Kalau kau nak pulihkan ekonomi, kau kena cari orang yang pandai macam mana cara nak pulihkan ekonomi. Kan? Kalau katalah dia ada kes mahkamah, maka selesaikan kes mahkamah dia, berikan keadilan. Bukan selesaikan, cepatkan dia masuk penjara macam sekarang yang Muhyiddin buat. Tidak. That's not the way. Kan? Selesaikan. Beri keadilan. Jangan campur tangan. Kalau Muhyiddin masih lagi campur tangan, tak bercakap dengan Tengku Maimun, tapi bercakap dengan suami Tengku Maimun, sama je. Faham? Contoh. Okey. Dah. Dah. Oh dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.